Ulama mentarifkan kepada kita hijrah ialah al-khuruju min ardil kufri ila ardil islami kal hijrati min Makkah ila al-Madinati wa ka hijrati ba'dhi sahabati ila al-Habasyah. Hijrah ialah keluar meninggalkan negeri kekufuran menuju ke negeri Islam, seperti mana hijrah daripada Makkah menuju ke Madinah, dan seperti mana hijrahnya sebahagian para sahabat menuju ke Habasyah. Dalam sejarah diceritakan kepada kita, sebelum daripada berlakunya hijrah ke Madinah, 2 kali para sahabat berhijrah ke Habasyah, memohon perlindungan dan pembelaan daripada seorang raja yang adil, walaupun dia beragama Nasrani, iaitulah An-Najasyi. Lalu ulama bahagikan hijrah ni kepada 2 jenis. Yang pertama kata ulama, hijrah al-hijratu ada hijrah al-hissiyah. Hijrah hissiyah. Apa dia? Yakni hijrah hissiyah ialah hijrah daripada negeri kufur kepada negeri Islam. Seperti mana hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Yang ni dia panggil hijrah al-hissiyah. Yang kedua kata ulama, hijrah ma'nawiyah. Hijrah dari segi maknanya. Apa dia? Yakni hijratul insan lima harramallahu alaihi. Hijrahnya seseorang manusia daripada apa yang diharamkan oleh Allah ke atasnya. Ni yang kata hijrah dari segi makna. Hijrah dengan meninggalkan segala perkara-perkara yang ditegah oleh Allah ke atas diri kita. Apa yang Allah larang. Kalau sebelum ni kita dok buat benda-benda yang haram, benda-benda yang tak elok, benda-benda yang tak baik, tinggal segala kelakuan-kelakuan dan perbuatan tadi ni, bertaubat pada Allah, maka kita berubah daripada kehidupan tadi kepada kehidupan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelum ni tak semayang, tinggal kehidupan tak semayang. Kalau sebelum ni tak tutup aurat, tinggal kehidupan tak tutup aurat tu, cukup berhenti. Berubah daripada tak tutup aurat kepada tutup aurat. Kalau sebelum ni hidup dalam suasana suka bercakap mohong, fitnah, mengumpat dan sebagainya, bertaubat pada Allah, tinggal kehidupan tu, beralih kepada kehidupan yang Allah redha. Jaga mulut-mulut kita, jaga lidah kita. Kalau sebelum ni hidup dalam suasana menipu, berbohong dan sebagainya, khianat, maka tinggal kehidupan tu, berubah, mari hidup dalam suasana yang diredai oleh Allah. Kalau sebelum ni kita semayang dah, cuma semayang di rumah, tinggal mari kita cuba dekatkan diri dengan Allah, jinak diri dengan masjid, semayang jemaah di masjid. Kalau sebelum ni tak pernah duk hadiri kuliah mengaji pengajian, mari berubah, cari kelas-kelas pengajian, duduk di masjid-masjid. Berapa banyak masjid yang menyediakan kelas-kelas pengajian untuk kita mengaji. Banyak benda lagi kita nak kena memperbetulkan dalam kehidupan kita ni, dalam bab ibadat kita. Kita dulu tak dan mengaji, sibuk jaga anak, cari makan, nak bagi anak-anak berjaya. Hari ini alhamdulillah anak-anak berjaya dah. Masa kita dengan ibadat pula kita kena beri tumpuan. Kalau ada benda-benda yang kita kurang, tambah bagi sempurna. Ada benda-benda yang kita tak betul, mengaji bagi betul. Maka hijrah dari segi maknawiyah ni kata ulama, berpindahnya seseorang manusia daripada satu kehidupan yang Allah haramkan ke atasnya, maka dia berubah daripada kehidupan tersebut, tinggal dia berpindah kepada kehidupan yang dihalalkan, yakni diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Abdullah bin Amr, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajir man hajara ma naha Allahu anhu, atau kama qala.
Kata Nabi SAW, Muslim yang sebenar, makna Muslim yang sejati, ialah orang Muslim atau orang Islam yang betul-betul Islam, yang sempurna Islamnya, ialah orang Islam yang orang Islam lain selamat daripada kejahatan lidahnya dan kejahatan tangannya. Orang Islam yang betul-betul sempurna Islamnya siapa dia? Yang mana orang-orang Islam lain selamat daripada jahat lidah dia dan jahat tangan perbuatan dia. Makna dia tidak menyakiti orang Islam lain sama ada dengan lidah perkataannya, dan dia tidak menyakiti menyusahkan orang lain dengan perbuatan dan tindakannya. Kalau hak ni ada dalam diri kita, barulah kita diiktiraf sebagai orang Islam hak betul-betul sempurna Islam kita. Kerana susah nak jaga hak ni. Kadang-kadang kita sembahyang, kita puasa, tapi lidah kita tak jaga. Kita sakitkan orang lain dengan lidah kita. Tuduhan kita, fitnah kita, cacian maki kita, mengumpat kita, memperlekeh dan memandang hina pada orang lain. Kita tak jaga hak tu. Kadang-kadang dengan tindakan perbuatan kita menyusahkan orang. Hatta Nabi SAW suruh jaga kebaikan orang ni hatta di jalan pun. Nabi kata, wa tumitul adha 'anit tariqi laka sadaqah. Kamu membuang benda-benda yang menyusahkan, menyakitkan orang di jalan-jalan, juga bagi kamu adalah sedekah, pahala sedekah bagi kamu. Mana kita buang benda-benda yang boleh menyusahkan orang di jalan. Kita nak parking kereta contohnya, kadang-kadang tak ada parking. Kita letak kereta tadi ni supaya senang kita buat urusan, mudah kita, tapi kita tak sedar dalam masa yang sama kita menyusahkan orang lain, sehingga menyebabkan orang lain terpaksa tunggu kita pula 15 minit, 20 minit, setengah jam pun tak keluar lagi. Urusan kita selesai tapi menyusahkan orang lain. Nabi pesan kepada kita, apabila kita menghilangkan benda-benda yang menyusahkan orang di jalan, maka bagi kita itu adalah pahala sedekah. Hatta walaupun ada paku sepuntung di jalan, kita buang. Bimbang kalau kita tak buang, cucuk tayar kereta orang lain. Dia naik kereta, pi masuk dalam lebuh raya, pancit tayar kereta, menyusahkan dia. Dengan sebab kita buang paku sepuntung tadi, selamat dia daripada musibah. Maka Nabi kata, bagi kamu pahala sedekah. Ni, sebab itulah Nabi kata orang Islam yang sempurna Islamnya ialah orang Islam yang mana orang Islam lain selamat daripada kejahatan-kejahatan perbuatan tangan dia dan tindakan dia. Bukan kita menyusahkan orang. Ada lubang di jalan orang bor besi, kita pergi curi besi. Menyusahkan orang lain. Mari Pak Long tu nak pergi sembahyang subuh, lalu duk lalu tak ada apa, lalu pagi tu berlubang, jatuh motor-motor, rebah, patah hidung, patah kaki dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang ada hak meninggal dunia, mati. Kerana apa? Kerana tindakan segelintir manusia yang memberi susah dan juga mudarat pada orang lain. Maka Nabi kata orang Islam hak sebenar ni, dia jaga lidah dia jaga perbuatan dia tidak menyakiti saudara-saudara dia yang lain, sama ada dengan perkataannya ataupun dengan tindakan dan perbuatannya. Ni cantiknya Nabi pesan kat kita ni. Kalau masing-masing pakat jaga hak ni, tuan-tuan, insya-Allah kita hidup dalam keadaan aman, damai, sentosa, makmur, sejahtera. Kemudian Nabi kata, wal muhajir, orang yang berhijrah yang sebenar siapa dia? Man hajara ma nahallahu anhu, ialah mereka yang meninggal, berhijrah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah daripadanya. Hijrah makna tinggal segala apa yang Allah larang dalam kehidupan kita, yang Allah haram tinggal. Kita buat benda-benda yang dibenarkan oleh syarak pada kita, yang syarak beri keharusan, keizinan pada kita, kita buat. Inilah pada ketika itu barulah makna hijrah. Kita ada hijrah dalam kehidupan kita. Kalau duk lagu tu juga, masuk tahun baru hijrah 1441 pun lagu tu, 1442 pun lagu tu, tak berubah-berubah. Semayang pun tekoh rajin, 3 tekoh malas dak langsung. Aurat ni tutup ikut berasa nak tutup je. Ada kenuri tutup, tak ada kenuri loneh buang.
Mana boleh lagu tu. Kita buat-buat main pula dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa waktu sembahyang kita boleh tutup elok aurat kita, tapi habis sembahyang pasal apa kita loneh habis. Sorak rambut pun kita tak bagi nampak masa sembahyang. Beralih belakang, turun masjid, tak ada keluar pagar masjid lagi, loneh habis dengan pakaian yang menjolok mata dan sebagainya. Jadi tak ada makna lah kita sambut hijrahnya. Jadi kita tak betul-betul memahami dan menghayati makna hijrah. Sebab itulah ulama kata hijrah daripada makna hissi, makna maknawiyah ini ialah meninggalkan apa yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hijrah kata ulama meninggalkan negeri yang buruk kepada negeri yang baik. Seperti mana kisah yang selalu kita dengar, yang kadang-kadang kita dengar kisah bagaimana satu orang lelaki berhijrah meninggalkan kampung halamannya yang dia dah bunuh ni hampir 99 orang ataupun 100 orang kan. Hijrah nak tinggal. Dia tak mau duduklah dalam negeri itu. Sebab itulah kata Al-Imam An-Nawawi, fi hadha istihbabu mufaraqati at-ta'ibi al-mawadhi' allati asaba biha adh-dhunub. Sebab itulah kata Imam Nawawi di sini menunjukkan bahawasanya digalakkan kita meninggalkan. Kalau kita hidup dalam satu negeri itu, kita duduk bergelumang dengan maksiat dosa. Yang dalam tempat kita duduk, daerah negeri kita duduk tu, kita banyak sangat kesalahan, dosa, benda hak kita buat ni macam-macam. Maka eloknya kita tinggal tempat tadi ni, berhijrah ke negeri yang baru, yang mana mungkin di sana orang tak kenal kita, dengan tujuan untuk kita bina kehidupan baru, dan dengan tujuan untuk kita tinggal kehidupan lama kita hak yang penuh dengan maksiat, dosa dan sebagainya. Kata ulama, hendaklah dia meninggalkan kehidupan yang mana menjadi adat dalam kehidupan dia, dalam ketika mana dia hidup dalam suasana jahiliah dulu ni, berpindah kepada tempat yang dia yakin di sini duduk tempat orang baik-baik, kemudian duduk di situ bina kehidupan yang baru, tinggal kehidupan yang lama. Kalau tak pindah, kalau tak beralih tempat duduk, tentu juga susah dia nak bina kehidupan baru. Ni dia antara hijrah, kita tinggal satu tempat yang mana tempat tadi ni kita hidup dengan penuh maksiat dosa, hijrah ke tempat baru. Di sana kita bina kehidupan baru. Lupa kehidupan kita hak lama, minta taubat pada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita buat. Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Bila kita bertaubat daripada dosa kita, Nabi kata at-taibu minadz zambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat daripada dosanya adalah seperti mereka yang tidak berdosa. Bila kita ada dosa, bertaubat pada Allah, berhenti daripada dosa tersebut, menyesali atas perbuatan yang lalu, berjanji kita takkan ulang lagi perbuatan dosa yang telah lalu. Bila cukup syarat-syarat ni, insya-Allah kata ulama, Allah terima taubat kita. Kalau melibatkan hak orang, kembalikan hak kepada mereka yang berhak tadi ni. Sama ada harta dan sebagainya. Kalau kita pernah merosakkan maruah dia, minta maaf daripada dia. Maka pada ketika itu Allah buka pintu taubat kita, dan taubat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian. Jadi bila masuk tahun baru ni tuan-tuan, kadang-kadang orang dia seronok sebab tahun baru. Tapi sebenarnya bagi orang yang menyedari kehidupan dia, bahawa kehidupan kita atas dunia ni semakin berkurangan. Jadi marilah sama-sama kita muhasabah diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, koreksilah diri kamu sebelum kamu dihisab di hadapan Allah. Wazinuha qabla an tuzanu. Timbang amalan kita sebelum amal kita ditimbang di hadapan Allah. Berat belah mana agak-agak kita ni sejak bila dah masuk 40, 50, 60 ni, berat belah mana amalan kita. Tak payah orang lain kira, tak payah orang lain hitung amalan kita. Kita sendiri boleh kira. Kalau gamak berat belah hak jahat lagi, segera taubat pada Allah, tambah kebaikan. Kalau berat belah kebaikan, alhamdulillah, tambahkan lagi kebaikan. Umur kita semakin bertambah.
Kalau kita duk kira dengan tahun Masihi, tuan-tuan, umur kita tahun ni katakan 48 lah contohnya. 2020 ni umur kita 48. Kira tahun Masihi. Tapi bila kita kira tahun Hijri bukan 48 lah umur kita ni. Bukan 4 siri lagi dah. Dah masuk 50, 51 dah. Cuba balik kira tengok. Dia lebih 2-3 tahun umur kita bila kita kira guna tahun Hijri. Jadi jangan duk berasa kata kita muda lagi. Aku tak masuk 50 lagi. Tu kalau kira tahun Masihi. Cuba kira tahun Hijri. Duk berasa 56, 57, 58. Bukan 50 dah umur kita. Dah cecah 60 lebih dah. Duk berasa 68, 67. Rupanya dah masuk 70 dah umur aku ni. Oi, tua sangat-sangat dah. Bila dia berasa tua tu dia mai takut. Bila mai takut tu dia sedap sikit nak buat kebajikan lebih. Jadi marilah sama-sama tuan-tuan. Sementara Allah bagi ruang dan peluang pada kita untuk kita buat amal ibadat, jangan kita tinggallah.